Okay, Assalamualaikum. So, kita nak sambung kelas kita dengan revision bab 2. Bab 2, standard form. Okay, so dalam standard form ni, kita belajar standard form itself and then significant figures. Okay, kebererti. So, kita nak terus jawab kepada soalan nombor 1. Okay, so question number 1, sorry. Okay, question number 1. State the number of significant figures for the number 2.3500. So, if you have decimal, okay, so semua digit, okay, semua digit, all digit after zero is counted. Okay, so all digit after zero counted. So dekat sini we start with 2. Okay, jadi kita kira semualah daripada depan sampai belakang. Okay, so 2, 3, 5, 0, 0. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5 significant figures. And then question number 2, round off. Okay, round off 27.039 correct to 3 significant figures. So bila round off ni kita bundarkan, dia lain sikit daripada kita bundarkan macam biasa. Okay, kita bundarkan nombor decimal places. Okay, significant figures kita kira daripada depan. Kalau decimal places kita kira after decimal point. Tapi significant figures kita kira daripada non-zero digit di hadapan. Okay, since depan ni dah 2, jadi kita kira daripada depan sampai dari belakang. Okay, so sebab dia decimal, jadi kita akan kira daripada depan sampai belakang. So kita kira the third number, 3 significant figures. So 1, 2, 3. So kita akan bundarkan nombor kosong. Okay, since sebelah kosong ni adalah 3, jadi we don't need to add up 1 to 0. So 27.0. Since decimal, after we run off, nombor dekat bahagian belakang selepas decimal point tak boleh tulis. So kita run off nombor kosong, jadi kita akan berhenti dekat kosong ni sahaja. Okay, selepas kosong ni 39 tu tak perlu nak gantikan kosong-kosong, tak perlu. Sebab dia decimal. Kalau nombor bulat wajib letak. Okay, kalau tidak dia akan mengubah nilai. Okay, so 27.0. Okay, so settle question number 2. And then question number 3. Choose the number with the smallest number of significant figures. So smallest number maksudnya dia ada bilangan angka berarti itu yang paling sedikit lah. Okay, so the first one. Okay, the first one ni decimal 0.0120. So nombor apa sahaja decimal ke whole number kita akan start counting after 0 digit. Maksudnya selagi ada 0 digit dekat depan, selagi tak kira. Okay, so the first non-zero digit yang kita jumpa dekat decimal ni adalah 1. Okay, bermakna awak jumpa kosong, tak kira. Kosong lagi, tak kira. Okay, melainkan kosong tu berada di bahagian belakang after non-zero digit ataupun 0 tu in between non-zero digit. So kita kira. Okay, kalau kosong tu di depan non-zero digit, so tak kira. In between kita kira. Okay, so kita ada kat sini 1, 2, 3. Okay, sebab dia decimal, jadi kosong selepas non-zero digit dikira. Okay, kalau whole number, kosong selepas non-zero digit tidak dikira. Okay, so kita ada kat sini 3. So untuk A, significant figures dia ada 3. Untuk B pula, B juga adalah decimal. Okay, B juga adalah decimal. 1.200. Jadi at the first place, nombor yang pertama ni pun dah non-zero digit. So kita start kira pada yang pertama lah. 1, 2, 3, 4. Okay, so kosong dekat belakang ni sebab dia decimal, jadi kita kira. So kita ada 4 dekat sini. Okay, next C kita ada 120. Okay, 120.0. So since dia juga adalah decimal, jadi kosong dekat belakang ni kita kira. Okay, since depan ni dah non-zero digit, jadi kita start daripada depan lah. 1, 2, 3, 4. So we have 4. Okay, last kali. Okay, last kali ni is not decimal. Dia adalah whole number. 1200, whole number. Okay, so bila whole number, kita hanya kira kosong yang berada in between non-zero digit sahaja.
Okey, kosong yang berada di antara nombor yang bukan kosong sahaja dikira. Contoh, kalau saya letak 3 kat sini, so kosong yang 2 ketul ni berada di antara non-zero digit. Dia berada di tengah-tengah. Kat depan ada non-zero digit, kat belakang pun ada non-zero digit. Jadi kosong kat sini dikira. Tapi kalau tak ada 3 tadi, okey, 3 tu tak ada. Jadi kosong ni dekat belakang sekali. So kosong dekat belakang sekali ni tidak dikira. Jadi apa yang kita kira? Yang non-zero digit saja, 1, 2. Okay, kosong yang kat belakang ni tidak dikira. Itu specialnya whole number. Jadi yang paling kecil adalah D. Okay, kalau decimal dikira. Okay, kalau decimal dikira. Tapi kalau bukan decimal whole number, so kosong yang tidak diapit dengan non-zero digit, okay, tidak dikira. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 4. Okay, state 4005.8 in standard form. So, standard form ni kita tahu dia ada bentuk macam ni. A times 10 to the power of n. A ni mestilah one digit, maksudnya nombor bulat dia tidak boleh lebih daripada 2 digit. Contoh, 23.5. So, 23 tu dah jadi 2 digit, tak boleh. Okay. 2.5. 2 masih 1 digit. Okey, nombor sebelum titik perpuluhan mesti ada 1 digit. Okey, n ni pula boleh jadi positif ataupun negatif integer. Tak ada masalah. Okey. So sekarang kita nak buat soalan nombor 4. Saya agak sebelah sini. So we have 4005.8. So we want to transform in standard form. Okay, maksudnya dia ada 10 kuasa something lah. Jadi kita tengok titik perpuluhan kita berada di sini. Okay, di sini. Jadi kita kena gerakkan titik perpuluhan ni ke arah kiri supaya dekat sebelum titik perpuluhan ni hanya ada 1 digit saja. Sekarang sebelum titik perpuluhan kita ada 4 digit. Jadi kita jadikan 1 saja digit. Jadi kita kena gerak berapa banyak? 1, 2, 3. 3 langkah kat sini. So dia akan jadi 4.0058. Sebab kita dah gerak tadi, titik perpuluhan jadi 0058 lah kat belakang. So times 10 to the power of. Okay. So bila kita bergerak 3 langkah, bermaksud either to the power of 3 ataupun to the power of negative 3. So bila nombor asal ni besar, okay, besar jadi kecil, maksudnya daripada 4005 jadi 4 point something. So bila besar jadi kecil, n kita akan jadi positif. Okay, bila nombor besar jadi kecil. Okay. Value of the number bigger from bigger to smaller. So jadi n kita positif. Vice versa. Okay. So ini akan jadi n positif. N to the power of positive integer. Okay. Kalau terbalik daripada nombor kecil jadi nombor besar. So n kita negatif. So macam tu. Okay. So the answer is B. Okay, next question number 5. Okay, convert. So yang ni sebenarnya sebab dia soalan objektif, jadi awak boleh guna calculator je. Tekan je calculator, biasa calculator dia akan bagi in form of standard form. Tapi biasa standard form, kalau calculator biasa standard form, kalau nombor tu terlampau besar, terlampau kecil, dia akan letak terus dalam standard form. Tapi kalau setakat nombor tu kecil sahaja macam ni, so dia just bagi 4005.8. Melainkan kalau kalkulator awak tu memang kalkulator advance, so dia boleh baca terus dalam bentuk standard form. Okay. So nak tak nak kita kena belajarlah cara manual ni. Okay, next, convert 3.65 times 10 to the power of negative 4 as a single number. So just press calculator, you'll get the answer. Okay, ataupun macam mana nak buat? Okay. So kita ada 3.65 times 10 to the power of negative 4. Okay. So sekarang kita nak change into single number. Okay, so bila single number, tengok dekat sini, bila change into single number, kita akan tengok power. Power dia negatif, jadi bila negatif kita akan bergerak ke kiri. Kalau positif kita akan bergerak ke kanan. So berbeza, yang ini tadi daripada single number, okay, single number, tukar kepada standard form. Tukar kepada standard form. Okay, yang ini daripada
standard form, kita nak tukar kepada single number. Okay, so terbalik. Okay, jadi kat sini bila negatif, jadi kita kena gerak ke kiri sebanyak, sebab negatif 4, jadi kita kena gerak ke kiri sebanyak 4. Jadi geraklah 1, 2, 3, 4. Okay, jadi titik akan beralih kat sini. Apa nak isi dekat ruang sini? Kita akan isi kosong. Okay, sebab decimal kat sini, jadi letak kosong di hadapan. So the answer will be 0.000365. Okay, so the answer is B. The answer is A. Okay, jawapan dia adalah A. So kalau standard form change to single number, power negatif kita akan bergerak ke kiri, power positif kita akan bergerak ke kanan. Okay, next we go to question number 6. Okay, state 0.00049 in standard form. So yang ni single number change into standard form. So macam soalan nombor 4 tadilah. Okay. Soalan 2 nombor sebelum. Okay. So kita ada 0.00049. Kita nak change into standard form. Okay. Bila standard form, kita kena pastikan kita ada 1 non-zero digit sebelum decimal. Okay. Sebelum decimal kita ada kosong kat sini. Jadi tak boleh. Kita kena ada non-zero digit. Jadi kita kena gerak sampai kita dapat non-zero digit. So saya akan gerak ke kanan. 1, 2, 3. Masih tak dapat non-zero digit. Sampai dah dekat sini. So kita gerak sebanyak 1, 2, 3, 4. So kita akan dapat 4.9 times 10 to the power of. Okay. Tadi saya cakap dah, daripada single number jadi standard form. Daripada nombor besar ke nombor kecil, and kita positif. Tapi sekarang nombor kita kecil. Daripada 0.0000 tukar kepada 4.9. So daripada nombor kecil kepada nombor besar. Jadi N kita negatif. Negatif berapa? Sebab awak gerak 4 jadi negatif 4. So jawapan dia adalah C. Okay, next. What's the value of A? Okay, so sekarang kita ada 50 times 50 times 50 times 50 equals to A times 10 to the power of 5. Okay, so yang ni nak guna calculator pun tak ada masalah sebab soalan objektif saja. So kalau without using calculator. Okay, so we have 50 times 50 times 50. So, kalau kita pasang dekat sini, apa yang ditukar, ini adalah dalam bentuk standard form. Okay, sebab we have 10 to the power of 5. Makna kata, awak cari dulu nilai kat sini. Okay, so macam nak cari, senang je. Awak kira, sebab belakang dia kosong, awak kira ni dulu. 5 darab 5 darab 5 darab 5. So, 5 darab 5 darab 5 darab 5, so awak akan dapat 625. So, kira je. 625. Okay, so tulis dulu 625. Okay, now ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosong, jadi tambah 4 kosong kat belakang. So macam tu je, dia mudah je sebab dia adalah nombor gandaan 10, 10, 10, 10. Okay, so kira dulu nilai yang kat depan ni, digit dia kat depan ni. Lepas tu tambah je ada berapa kosong, so awak just add up. Okay, now kita nak convert into standard form. So nombor ni nombor bulat. Bila nombor bulat, tak ada titik puluhan. Okay, macam mana kita nak gerak kan? So sebenarnya ada setiap whole number, every whole number, the decimal point is at back. Okay, setiap nombor bulat, titik perpuluhan dia dekat belakang. Jadi daripada belakang kita akan gerak sampai kita akan dapat satu non-zero digit sebelum decimal. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. So kita akan dapat seketul non-zero digit sebelum decimal point which is 6. Okay, so dekat sini kita boleh tulis 6.25, kosong kat belakang tak ada tulis, darab 10 kuasa berapa. Okay, since dia gerak dekat daripada belakang ni 2, 4, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. So since dia gerak sebanyak 6, okay, 6 langkah, jadi either positive 6 ataupun negative 6. Okay, macam saya kata tadi seperti soalan nombor 6, okay, daripada nombor single number atau pada standard form, okay, kita tengok nombor dia asalnya nombor besar, 625,
6,250,000. Asal nombor besar tapi jadi nombor kecil 6.25. Jadi kalau nombor besar kepada nombor kecil dia akan dapat positif. Positif berapa? Positif 6 sebab kita gerak sebanyak 6. Tapi dekat soalan ni 10 kuasa 5. Jadi kita tak boleh nak compare lagi sekarang. Kita kena jadikan dia 10 kuasa 5. Jadi kita split 10 kuasa 6 ni, kita nak wujudkan 10 kuasa 5. Jadi 6 tu asalnya daripada 1 tambah 5. Jadi bila kita split, dia akan jadi 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 5. Okay. So ingat kita ada index untuk chapter 1 sebelum ni. Kalau kita ada base yang sama, power dia kita tambah 1 tambah 5 dapat 6. So saya split sebab saya nak wujudkan 10 kuasa 5. Okay, jadi apa yang saya perlu kira? Saya perlu kira yang depan. So ini adalah nilai A. So just kira je lah 6.25 darab 10 sama dengan 62.5 darab 10 kuasa 5. Okay, so ini awak dapat 62.5. So jawapan dia adalah 62.5. So bagus soalan ni, dia macam trik sikit. Okay, dia trik sikit. Mostly mesti ramai yang jawab B. Okay, so kena careful sikit dekat sini. Okay. So settle. Okay, nombor 8. Convert 348 micrometers to meters. Okay, so yang ni nak tak nak kita kena hafal lah yang banyak-banyak tu. Okay, conversion of unit. So bila kata micro maksudnya kecil. Biasa kita dengar perkataan micro dalam berita kan. Perniagaan makro kan. So micro ni kecil, maka daripada mikrometer nak tukar kepada meter, maksudnya kecil kepada besar. Okay, so sangat-sangat simple. Pada dulu yang ni. Okay, sangat-sangat simple. So kita ada 348 mikrometer. So start dengan soalan. Okay, so dia nak dalam meter saja. Maksudnya mikro ni awak kena gantikan. Okay, mikro ni 10 kuasa berapa? So mikro adalah 10 kuasa 6. Jadi gantikan perkataan mikro ni dengan 10 kuasa 6. Jadi darab 10 kuasa 10 kuasa negatif 6 meters. Nampak daripada perkataan awak ganti dulu. Okay. Dia nak dalam meter je. Jadi perkataan mikro tu dia tak nak. Jadi mikro tu tukar kepada 10 kuasa negatif 6. Okay. So kena hafal lah. Kita ada piko, nano, macam-macam lagi. Kilo, desi, mili. So semua tu kena hafal. So mikro adalah 10 kuasa negatif 6. Okay. Sekarang kita check ada tak jawapan dia? 38. Oh, saya buat 35 kat sini. Maaf. So sini 38. Okay. So kalau perasan tak ada pun jawapan dalam pilihan. Okay. Jawapan dia kata kat sini 3.48. Bermakna apa yang saya kena tukar? Saya kena tukar yang ini. Jadi 3.48. Jadi 3.48 ni saya kena tukar dalam bentuk standard form. Jadi saya highlight colour kuning tu. Saya kena tukar dalam bentuk standard form. Okay, kita tahu 348 ni adalah nombor bulat. Nombor bulat. Jadi nombor bulat, titik perpuluhan dia berada di bahagian belakang. Jadi saya nak gerak sampai saya dapat 3.48. So saya kena gerak 1-2 langkah. Jadi saya akan dapat yang colour hijau ni, saya buat colour hijau ni. 3.48 darab 10 kuasa berapa. Okay. So yang ini daripada single number saya tukar kepada standard form. So daripada nombor dia besar 348 jadi kecil 3.48. So nombor besar jadi nombor kecil. So kita akan dapat positif. Positif berapa? Sebab saya gerak 2 langkah jadi positif 2. Okey, ini hanyalah untuk 348 ni saja. Okey. Jadi 10 kuasa 6 tu negatif 6 tu nak letak mana? Copy paste. Meter tu unit tak payah letak lah, nak letak pun boleh, tak ada masalah. Okey, copy paste. Sekarang kita ada dah 3.48. Jadi yang ini kita boleh pemudahkan lah. Base dia sama, dua-dua base 10, tengah-tengah ni multiplication, darab. Jadi power dia kita boleh tambahkan. Okey, so 10 kuasa 2 tambah negatif 6. So 2 tambah negatif 6 dapatlah negatif 4. So jawapan will be C. Macam tu.
So kalau tak ada seperti yang kita cari, kita kena work towards the choice, the chosen answer, the choices lah. Okay, pilihan jawapan yang ada. Okay. So, nombor 8 C settle, nombor 9. Okay, 9. State 6.75 times 10 to the power of 8 divide 3 times 10 square in standard form. Okay, yang ni just press calculator je. Bila soal objektif, jangan rajin sangat press calculator. So, akan dapat jawapan. Okay, so saya padam. Okay, kita nak buat yang ni. So, kalau kita nak buat manually. So, kita ada yang ini. 3 darab 10 kuasa 2. Okay, yang ni sangat mudah. Dia macam kita buat indeks sebelum ni. Okay, yang ni pun sebenarnya melibatkan indeks. Bila kata standard form, 10 kuasa something. So, 10 tu base, something tu adalah power. So, dia melibatkan indeks juga. Okay, jadi awak boleh settlekan nombor yang bukan indeks tu. Lepas tu indeks dengan indeks. So, kita boleh settlekan yang ni, 6.75 bahagi dengan 3. So, kita boleh settle tu dulu. So, 6.75 bahagi 3, 2.25 kalau tak silap. Sekejap. Bahagi 3. 2.25. Okay, so dah settle yang ni. Dah settle yang ni, so kita boleh settle pula yang indeks 10 ni. So, sama juga 10 kuasa 8 bahagi dengan 10 kuasa 2. Jadi, 10 kuasa 8 tolak 2. Sebab dia bahagi, base sama, base 10. Jadi, power kita boleh tolakkan. Jadi kat sini kita ada 2.25 darab 10 kuasa 6. Ada tak dalam pilihan? Okey, ada. Jawapan dia A. Okey, so last sekali soalan nombor 10. Untuk section A. Okey, so dekat sini kita ada 4.9 times 10 to the power of 10. Okey, plus 2.1 times 10 to the power of 12. Okey, so okay, soalan ni dia melibatkan tambah. Jadi bila tambah, kita kena check. Kita ada something in common. Maksudnya ada sesuatu yang sama. Okay, kalau tengok kat sini, 10 kuasa 10 tak sama dengan 10 kuasa 12. Jadi bila tak sama, kita tak boleh nak factorize. Okay, kita boleh nak combine. Sebab dekat sini tambah, dia bukan macam darab bahagi. Kalau darab bahagi, kita boleh settle terus. Contoh kalau kat sini darab kan, so saya boleh darab terus 49 darab 2.1. 10 kuasa 10 ni saya boleh combine yang 10 kuasa 12. Tapi bila tambah tak boleh. Okay, so tambah, aim kita nak cari something in common so that we can factorize. Jadi kat sini kita ada 10 kuasa 10 dengan 10 kuasa 12. Jadi kita kena ubah salah satu. Nak ubah yang mana? Ubah yang kuasanya lebih besar. Okay, so kuasa lebih besar adalah 12. So saya nak ubah yang 12 ni so that wujudnya 10 kuasa 10. Okay, ini kalau kita buat manually ya. Kalau kita nak terus guna kalkulator lagi bagus, jimat masa. Okay, so yang ini makna kata saya copy and paste. Saya tak ubah apa-apa. Okay, yang ini 2.1 pun masih copy and paste. So 10 kuasa 12 ni saya nak ubah. Saya nak wujudkan 10 kuasa 10. Jadi kita tahu daripada 10 nak dapat 12, kita kena tambah 2. So jadi saya boleh split 10 kuasa 2 darab 10 kuasa 10. Okay, saya boleh split 12 tu 2 dengan 10. Okay, sebab saya nak wujudkan 10 kuasa 10. Sebab boleh darab, jadi tambah power dia, so 2 tambah 10 dapat 12. Jadi kita tak mengubah apa-apa. Jadi dekat sini apa yang kita boleh buat, kita boleh keluarkan 10 kuasa 10 tu, factorize 10 kuasa 10. So let's say dah saya letak kat depan dahulu. So bila saya keluarkan 10 kuasa 10, makna kata yang ni habis lah, ni tak ada. Saya dah keluarkan kat depan, saya dah factorize. So apa yang tinggal? 4.9. And then apa yang tinggal dekat sini? 2.1 darab 10 kuasa 2. So yang kita boleh kira lah. Darab 10 kuasa 2, kuasa positif. Jadi kita gerak ke kanan sebanyak 2. Jadi saya gerak 2.1 ni 2. So saya akan dapat 210. Okay, so tambah 210. So saya settlekan terus kat sini. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan yang ni. Nampak tak? Without using calculator. Okay, so 210 tambah 4.9. So kita akan dapat 214.9. Okay, so sekarang tinggal nak permudahkan. Okay, so dekat sini tak ada pilihan jawapan macam ni. Apa yang ada 2.149.
Jadi dekat sini, makna kata kita kena jadikan dalam bentuk standard form. 214 ni 3 digit. Jadi tak boleh kena jadikan 1 digit sebelum decimal point. Jadi saya kena gerak yang ini, titik perpuluhan ni ke belakang sebanyak 2. Okay, 10 kuasa 10 tu maintain. Copy paste je dulu, tak apa. Biar je kat depan dahulu. So yang ini apa jadi? 2.149. Okay, 10 kuasa berapa? Okay, seperti biasa, daripada single digit 214.9 jadi standard form. Okay, so nombornya besar jadi kecil. Jadi kat sini positif. Positif berapa? Positif 2 sebab saya gerak sebanyak 2. Okay, saya repeat. Okay, daripada single number nak jadi standard form. Single number, standard form. Okay, daripada nombor besar 214 jadi 2.149. Jadi kat sini N kita adalah positif. Positif berapa? Positif 2. Sebab apa? Sebab kita bergerak 2 langkah. Okay, so sekarang kita boleh combine lah. So kita ada 2.149. So yang ini 10 kuasa 10 darab 10 kuasa 2. Jadi power kita boleh tambah. 10 tambah 2, 12. So dapat jawapan B. Okay, yang ni kalau cara guna manually, subjektif. Okay. Settle bahagian A. Kita nak move on kepada bahagian B. Okay, bahagian B. Question, the first one. Round off each of the following numbers to 3 significant figures. Okay, kepada 3 angka bererti. Jadi dekat sini kita ada decimal 6.34 to all non-zero digit. Jadi kita calculate from front. Okay, so 1, 2, 3. Okay, makna kata kita kena round off digit 4. Since kat belakangnya adalah 2, jadi we don't need to plus 1 dekat 4. Jadi bila kita round off akan dapat 6.34 sahaja. Bila decimal, nombor selepas yang kita round off tu jangan tulis. Nombor selepas kita round off tu jangan tulis. Kalau dia selepas nombor tu selepas decimal point. Okay, jangan tulis. Kalau sebelum wajib tulis sebab kalau sebelum dia jadi whole number. Okay, kalau selepas dia jadi decimal. Okay. Next, 0.2795. So, the third significant figure 1, 2, 3, nombor 9. So, we need to round off 9. So, bila kita round off 9, belakang ni 5. So, we need to add 1. So, bila add 1, jadi 10 tambah 1 dekat 7. So, dia akan jadi 0.280. Kalau setakat tulis 28 saja, dia baru 2 angka bererti. Okay, kita kena, sebab tadi kita round off dekat 9. Cuma sebab 9 tu dia jadi 10. So, kita masih kena tulis kosong dia kat sini. Kita kena berakhir dengan nombor, tempat nombor yang kita round off tadi. Okay, tak boleh nombor sebelum dia. Okay, so saya tanya ni B. Match the following numbers with the correct expression as a single number. So yang ni just press calculator. Okay, so this one negative 2, maksudnya negative 2 daripada standard form tukar kepada single number. Okay, standard form SF ke SN. Standard form kepada single number. Jadi bila negatif kita akan bergerak ke belakang ataupun ke kiri. Okay, so kat sini negatif 2, jadi kita bergerak 2. 1, 2. Jadi 1.0. So jawapan dia ini. Yang ni negatif 1, so kita bergerak 1 langkah ke belakang. So 10 point. So dapat yang ini. Okay, tolong guna pembaris bila awak match. Okay, question number 12. A. Mark right the number which is rounded off correctly to 2 significant figures. So dia nak kita round off to 2 significant figures. Okay, so dia suruh tanda right je. So jangan tambah arahan, tanda pangkah lah. Tak perlu. So awak just tanda right kepada yang betul sahaja. Okay, so kita tengok, kita round off satu-satu. 0.0166. Okay, kita nak round off kepada 2 significant figures. So which number? 6. So bila kita round off nombor 6 ni, okay. 1, 2. So nombor 6 ni adalah angka bererti yang kedua. Jadi kita nak round off kat sini jadi 7 lah sebab belakang dia adalah 6. So we need to add 1. So yang ini adalah betul. Jadi untuk yang ini betul. Next yang ini
So 0.0176, angka bererti yang kedua adalah 7. Jadi bila kita round off 7 ni, belakang dia 6, so we need to add 1. So dia akan jadi 0.018. So yang ni salah. So tak perlu tanda apa-apa sebab tak ada soalan suruh tanda pangkah. Okay, next yang ni, ini adalah whole number. Okay, so kita kira daripada depan 8, 4. So we need to round off 4. Okay, belakang dia 3, jadi we don't need to add add 1 kat dalam ni. So dia akan jadi 8400. So yang ni betul. So yang ni kita round off 5. Okay, 2 angka berarti. So nombor 5. Belakang ni 6, jadi we need to add 1. So dia akan jadi 8600. Okay, so jawapannya 2 ni je lah. Okay, ini untuk 3 dan 4 ni adalah whole number. Bila whole number, wajib tulis kosong-kosong kat belakang. Okay, kalau tak jadi 86, dia dah mengubah nilai. Okay, so that's why bila round off whole number, kosong selepas digit yang kita round off tu wajib tulis. Kalau decimal tak perlu tulis. Bila awak tulis, angka bererti dia akan jadi berubah. Okay, yang ni bila kita tulis, angka bererti dia tidak berubah. Okay, settle nombor 12E. Okay, 12B. State whether the underlying digit is significant or not significant. Okay, dia bererti ataupun tidak. Okay, so this one, number 1. So 2906. So kosong yang berada in between non-zero digit memang bererti. Okay, significant. Nak tahu significant maksudnya awak kira lah dia jadi angka bererti. So bila antara non-zero digit confirm dia significant. Okay, yang ni nampak tak? 0.040 yang di underline ni adalah sebelum non-zero digit. So dia tak significant. Okay. Kosong yang tak significant adalah kosong yang sebelum non-zero digit seperti ini dan kosong yang berada di belakang non-zero digit for whole number. Macam 8600 kan. So 00 kat belakang ni dia not significant. Not significant. Tapi kalau saya tambah sikit, yang ini kosong dekat belakang tak signifikan, tapi kalau saya buat 86.00 decimal. Okay, so kosong kat belakang ni signifikan. Okay, itu bezanya whole number dengan decimal. Okay, settle bahagian B. So kita nak jawab section C. Calculate. Okay, the first one. Calculate 1.5 times 10 to the power 4 minus 3.6 times 10 square and give your answer in standard form. So dia suruh kira and then dia nak jawapan akhir adalah standard form. Okay, so 1.5 darab 10 kuasa 4 tolak 3.6 darab 10 kuasa 2. Okay, kita kena check dulu apa dia punya operation kat sini. Operation dia adalah tolak. Okay, subtraction. So bila subtraction, ingat dia adik-beradik tambah. Okay, addition tadi. So we need to have something in common. Sesuatu yang serupa so that we can factorize. Kita tak boleh tolak terus, tak boleh tambah terus. Okay. Dia lain daripada darab dengan bahagi. Jadi kita ada kat sini 10 kuasa 4 dengan 10 kuasa 2. Kena ubah salah satu so that kita ada something in common. Jadi nak ubah yang mana? Ubah yang kuasa lebih besar which is 4. Jadi kat sini. Okay, 1.5 copy paste dulu. Jadi 10 kuasa 4 ni saya nak wujudkan kuasa 2. Jadi saya split. Jadi macam ni. Saya split. Okay, 4 ni saya split jadi 2. So that munculnya 10 kuasa 2 dekat sini. Okay, yang belakang ni copy paste. Okay, sekarang kita dah ada something in common. Kita dah ada 10 kuasa 2. Jadi 10 kuasa 2 yang saya highlight ni saya factorize kan. Saya letak dekat depan dahulu. Okay, so put in bracket 1.5 darab 10 kuasa 2. So 1.5 darab 10 kuasa 2. 10 kuasa 2. Bila standard form tukar kepada single number, bermakna bila positif kita akan gerak ke kanan. Tak apa, awak just tukar je calculator. So akan dapat 150. 10 kuasa 2 maksudnya gerak ke kanan sebanyak 2. So 150. So untuk term yang ini dia jadi 100.5. Tolak 3.6. Okay, kita dah factorize 10 kuasa 2. So apa yang tinggal? 150 tolak 3.6. So dekat sini saya sambung.
Okay, 10 kuasa 2, copy and paste. So, 100 setengah tolak 3.6, kita akan dapat 146.4. Okay, 146.4. So, ini masih belum standard form. Sebab apa? Sebab kita ada dekat sini single number which is before decimal point. Kita ada 3 digit. Tak bolehlah kita kena ada 1 digit saja. Jadi, kita kena gerak titik perpuluhan ni. Nak gerak ke mana? Gerak ke kiri sebanyak 2. Okay, so apa akan jadi? 10 kuasa 2. Okay, so apa akan jadi kat sini? 1.464. Okay, 1.464. Okay, darab 10 kuasa berapa? Okay, yang ini single number tukar kepada standard form. SN tukar kepada SF. So, bila single number tukar kepada standard form, daripada nombor besar jadi nombor kecil. So, dekat sini positif. Positif. Jadi, now kita boleh combine lah. Okay, so digit 1.464 saya letak dekat depan. Okay, 10 kuasa 2 darab 10 kuasa 2. So, dia akan jadi 10 kuasa 4. So, this one is final answer. Okay, so 2 tambah 2, 4. Okay, yang ini adalah final answer. 1.464 darab 10 kuasa 4. Okay, so settle nombor 13A. Okay, B pula. Calculate 84.9 minus 2.3 times 1.5 and round off your answer correct to one significant figures. So, dia nak one significant figures. Okay, so kita kira lah. 84.9 tolak 2.3 darab 1.5. So, dekat sini, awak boleh terus guna kalkulator je. Buat darab dulu 2.3 darab 1.5. Okay, 2.3 darab 1.5. So, dekat sini 84.9. So, yang ni kita dapat 3.45. Okay, and then kita tolak 84.9 tolak 3.45. So, you get 81.45. Cuma dia nak correct to one significant figures. Jadi, one significant figures, bila significant figures, kita akan kira daripada hadapan. So, hadapan bermakna kita kena round off nombor 8. So, yang ni. So, bila kita round off, belakang dia 1, jadi we don't need to add 1. Jadi, dia akan jadi, dia maintain akan jadi 8. Cuma, takkan tulis 8 je. Kita kena tulis, walaupun dia decimal, tapi saya kena tulis sampai angka 1. So, 1 jadi kosong lah. Sebab kita dah round off 8, so dia akan jadi 80. Kenapa sampai sini bukan 80.00? Okay, so bila kata kita round off, saya dah cakap tadi kalau kita round off digit tersebut, kita akan berhenti setakat digit tu je. Maksudnya sepatutnya saya tulis kat sini 8 je lah. Kenapa saya perlu tulis kosong? Sebab apa? Sebab 81 ini adalah whole number. Whole number yang berada dalam decimal. Jadi saya kena tulis setakat tempat yang digit 1 tu. Okay, selebih daripada tu tak perlu tulis. Kenapa? Sebab bila saya tak tulis, dia akan mengubah nilai. Daripada 81 jadi 8 tiba-tiba. Okay, sepatutnya bila 81 kita round off, either 82 ataupun 80. Macam tu. So, kita tak berhenti setakat digit yang kita round off saja. Sebab apa? Sebab kita ada whole number ni. So kita akan berhenti sebelum decimal point. Okay, bila kita ada whole number saja settle. Kita akan tulislah semua kosong selebihnya. Tapi kita ada kat sini whole number campur dengan decimal. Dalam decimal kita ada lagi whole number dekat depan tu. Jadi kita round off setakat sebelum decimal point. Sebab sebelum decimal point tu adalah whole number. Okay, so macam tu. So jawapan dia adalah 80. Okay, next kita nak pergi soalan C. Okay, soalan C. Dia bagi satu kuboid. Okay, the steel block is melted to make ball bearings. So yang ini, okay, dia nak cairkan untuk jadikan bearing. Okay, bentuk bola. Okay. The mass of a ball bearing, so dia bagi harga pula, berat.
untuk satu ball bearing adalah 2.4 gram. If the density of steel is 7850 kilogram per meter cube, find the number of ball bearing produced. Okay, so dia nak bilangan ball bearing yang produce. Give you answer in standard form. Okay, so banyak soalan dekat sini. Dah dapat number of ball bearing produced, dia nak jawapan dalam standard form pula. Okay, apa yang kita ada dekat sini, the big info adalah density. Okay, kalau tak tahu formula density apa, awak tengok dia punya unit dia kilogram per meter cube. Okay, so density kilogram per meter cube. Kilogram ni refer kepada apa? Ni refer kepada mass. Jadi mass per meter cube ni apa? Meter cube ni adalah volume. Bila cubic je volume lah. Okay. So kalau tak tahu formula dia, kita tengok kepada unit dia. So kilogram adalah mass. Okay, meter cube adalah volume. So density ni sama dengan mass over volume. So apa yang kita ada? Density untuk steel. Okay, density untuk steel. Maksudnya density ni kita ada. Okay, apa lagi kita boleh cari yang berkaitan dengan steel? Sebab kita just tengok steel dulu. Steel block ni dulu. So kita ada density dia 7850. And then kita boleh cari dia punya volume untuk steel block ni. Jadi kita plug in dalam ni. Density dia 7850. Mass kita tak tahu. Tapi volume kita boleh cari. So volume length times width times height. So 8 darab 3 darab 2. Panjang darab lebar darab tinggi. So nampak tak? Bila kita substitute, kita boleh cari dia punya mass. So nak cari mass, 8 darab 3 darab 2 ni bawa belah sini jadi darab. So mass dia, okay, so 7850 darab 8 darab 3 darab 3 darab 2. So kita akan dapat 376,800. Ini adalah kilogram. Kenapa? Sebab mass kita tadi in kilogram. So kita kena follow mass kita ada dalam kilogram. Okay, volume tak payah ubah unit sebab sini meter cube dan info yang kita ada pada gambar raja juga dalam meter. So tidak perlu ubah unit. Jadi dekat sini kita baru dapat mass untuk blok yang kita ada. Okay. Info dia bagi mass untuk satu ball bearing adalah 2.4 gram. Jadi kita bahagilah mass yang kita ada banyak tu bahagi dengan mass untuk setiap satu ball bearing. So kita dapatlah berapa bilangan yang kita boleh produce. Itulah ni. So awak tengok info apa yang ada. Jadi kita works towards the info. So dia ada mass untuk ball bearing. Jadi kita perlu cari the biggest mass. Mass untuk block. So macam cari mass untuk block daripada density dengan volume tadi. Okay, jadi kita boleh tulis number of ball bearing produced ataupun number of ball bearing. So kita boleh bahagilah 376,800 bahagi dengan 2.4. Okay, cuma kita kena careful kat sini sebab 376,800 ni dalam kilogram. Yang atas ni dalam kilogram, padahal yang ini dalam gram. Jadi kita kena ubah salah satu. Tak kisah nak ubah yang mana. Let's say lah saya nak ubah yang bawah ni kepada kilogram. So gram kepada kilogram saya kena bahagi 1000. Barulah saya dapat dalam bentuk kilogram. Okay, dalam unit yang sama kilogram. Kalau awak nak ubah yang atas, okay, tak perlu ubah yang bawah. Yang bawah maintain dalam gram, yang atas tu tukar kepada gram. Jadi yang ini satu. Sekejap, saya tunjuk. Satu lagi. Contoh saya nak ubah kepada gram. Jadi yang kilogram ni saya ubah kepada gram. Jadi saya kena darab 1000. Okay, bahagi yang bawah ni saya tak payah ubah. So yang ni kalau dalam gram. Okay. So mana-mana satu tak ada masalah. Jawapan dia akan sama. So jawapan dia adalah 2.4 bahagi 1000. Jawapan dia 157. Ada 6 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Tapi ini bukan jawapan akhir sebab dia dalam bentuk standard form. Jadi titik perpuluhan daripada belakang. Awak gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1.57 darab 10 kuasa 8. Single number kepada standard form. SN kepada SF. Nombor besar kepada nombor kecil. Jadi kuasa dia positif. So ni jawapan akhir. Kalau awak guna yang ini pun sama juga. So nak guna yang ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, dia akan dapat jawapan yang sama. Okay, settle soalan C. Okay, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir. There is a cone shape container with radius 5 cm and height 8. So kalau saya lukis cone shape tu, macam gini lah roughly. Okay, so dia punya ketinggian, height dia adalah 8. And then kita punya radius adalah 5. So ni radius dia. Radius 5. Okay. Next, given that 65% of the container is filled with water. 65% dipenuhi dengan air. Okay. So kita masuk air dalam ni, maksudnya 65% tu kalau saya lukis kat sini, contohlah macam ni kan. So ini adalah isi padu air, 65%. Masuk dalam ni, 65%. Okay, calculate the volume of water. So, kita tahu bila liquid dia masuk dalam container, dia akan ikut bentuk container. Liquid dia akan ikut bentuk container. Jadi sebenarnya kita cari je lah volume of cone. Sebab apa? Bila liquid tu masuk dalam bentuk cone, dia akan ikut volume cone. Okay. So bila dia masuk tu, dia akan fill the container 65%. Jadi volume of water sama dengan 65% volume of cone. Okay. Sebab apa? Sebab hanya 65% daripada container tu je yang dipenuhi dengan air. Jadi kita nak cari volume air tu, kita cari je lah 65% daripada volume cone. Sebab liquid dia ikut bentuk container. So kalau container bentuk cone, jadi liquid tu dia akan masuk dalam container cone tu, dia akan membentuk jadi bentuk cone. Jadi kita boleh tiru volume cone. Jadi untuk volume cone adalah 1/3 darab pi r squared h. Jadi dekat sini, kita sama bawah sikit. Okay, so 65%. Darab je lah, kita dah ada pi, kita dah ada radius, kita ada height. So just multiply. Okay, 1/3 darab pi. Pi dia suruh guna 22/7. So wajib 22/7. Radius kita 5. Jadi kita masukkan 5 square. Height kita 8. So terus tekan calculator. 3. Press di calculator. 22/7 darab 5 square darab 8. So kita akan dapat 136.1905. Okay, the question asks you to round off your answer correct to 3 significant figures. Hanya 3 significant figures. Jadi kita kira daripada depan 1, 2, 3. Jadi kita round off 6. So bila kita round off 6 tu, so kita akan dapat 136. So ini adalah final answer. Okay, sebab apa? Sebab belakang ni 1. Jadi no need to add 1 to 6. So dia akan jadi 136 je lah. Tak perlu nak tambah 1 dekat nombor 6 ni. Okay. So kita hanya tulis, sebab dia decimal dan depannya ada whole number. So kita hanya tulis setakat sebelum titik perpuluhan sahaja. Okay. Kalau nombor yang kita round off tu selepas titik perpuluhan, so kita kena sampai nombor tu lah. Tapi nombor yang kita round off tu sebelum titik perpuluhan, jadi kita kena tulis sehingga sebelum titik perpuluhan sahaja. So itu adalah jawapan akhir. Okay, so habis kat situ bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum.